Okey, nampak ni? Nampak. Okey, jadi sedahaja tadi ada dua equation ataupun dua formula. Pertama kita nak ukur pH untuk acid, yang kedua kita kira pOH untuk base. Kita akan masukkan the given concentration ke dalam ni, kita akan dapat the value of pOH. Untuk acid kita akan masuk the concentration of proton ataupun hydronium ion H3O+ ke dalam ni, kita akan dapat pH. Dua-dua ni boleh berkait antara pH dengan pOH, ada satu relationship menggunakan negative log, menggunakan anti-log KW akan dapat satu pH tambah dengan pOH equal to 440. Ni hubungan antara pOH dengan pH. Ingat, setiap substance ada dua benda. Each of the substance, semua substance ada dua benda. Pertama, dia ada concentration hydroxide. Nombor 2, dia ada concentration of the proton. If concentration proton lebih highest daripada concentration hydroxide di dalam suatu benda, menyebabkan dia jadi acidic character. If the concentration for the hydroxide ion largest than proton in one substance, menyebabkan dia jadi basic punya character. Tapi if the concentration of hydroxide and proton the same in this substance, nama dia neutral. Tu beza tiga-tiga ni. Jadi dari segi concentration lah kita akan masuk kepada value-value dalam pH ataupun pOH. Tadi siapa tanya sir tadi Syahira ke tanya sir? Bila masa nak guna KW? Dini lah sir. Dini Saya tanya tadi sir. Oh, Dini. Okey, ingat Dini lecturer saya kom. Okey, Dini. Okey, so untuk guna KW ni, bila masa nak guna KW ni Dini, because each of the substance, setiap substance kita ada dua perkara, ada dua benda. Pertama kita ada concentration, dalam pada Dini ada dua benda. Pertama ada concentration of the acid iaitu proton. Yang kedua Dini ada concentration of hydroxide ion. Nak tahu Dini ni acid ataupun base, tengoklah siapa yang lebih. Okey, jadi contoh andai kata soalan bagi concentration proton iaitu 3.0 molarity Dini. Soalan nak kata apa? Calculate concentration of hydroxide ion. Nak kira macam ni? Dia bagi ni, nak kira ni. Ingat, boleh guna formula KW. KW equal to concentration of the proton time dengan concentration of hydroxide ion. Jadi, bila kita masukkan satu concentration kat sini, KW constant, kena tahu, ataupun dia bagi soalan 1 kali 10 positif 14 tu, dapatlah mengira concentration of other one is hydroxide ion. Itulah cara nak menggunakan KW. Nak uji apa-apa nilai, get to another concentration, boleh guna KW. Adakah ini terjawab Dini? Jawab sir. Terjawab Okey. Kalau dia bagi sabun, SSR bubon, sabun soap, SSR sabun dalam sabun ni sebenarnya banyak concentration of the hydroxide ion. Sebab tu karakter sabun kita adalah licin dan juga base, alkali. Tetapi ingat, dalam sabun juga ada concentration of the proton dan sedikit acid. Tetapi tak banyaklah sebab karakter kita kebanyakan adalah basic, iaitu base. Jadi walaupun ada acidic, kita tak tahu banyak mana concentration of the proton ni, kita boleh gunakan KW. Kita masukkan the value of concentration hydroxide ke dalam ni, kita kaitkan dengan KW punya constant, akhirnya kita akan dapat the value of the concentration of proton in your soap, dalam sabun awak. Tu cara guna KW. Boleh Okey, so kita pergi kepada apa lagi yang kita nak belajar pada sebelum masuk kepada ice table ni. Okey, student kena tahu yang kedua. Okey, relationship between Ka and Kb. Okey, Ka and Kb ni adalah kita punya dissociation, iaitu darjah perceraian untuk acid dan juga base. Jadi kita akan refer kepada weak acid dengan weak base. So, kenapa weak acid dengan weak base? Kenapa tak strong? Because strong dia tak the value Ka Kb dia untuk weak ni. Kenapa untuk weak saja? Sebab Ka Kb, sebab strong adalah 100% dissociate, 100% terurai. Kalau HCl tu banyak tu concentration, proton tu pun dapat banyak tu lah concentration dia 100%. Untuk KAKB ataupun untuk weak acid dengan weak base ni, dia adalah partially dissociate, separa. Bila separa,
tak sepenuhnya terurai. Bila tak sepenuhnya terurai, bermaksud kita akan ada value untuk tengok darjah penceraian dia banyak mana dalam air. Sama ada darjah dia tinggi KA ke ataupun KA dia rendah. Kalau base pula, adakah KB dia tinggi ke KB dia rendah. KB itu adalah ukuran the strength untuk mengukur kekuatan of the weak acid dengan weak base. Kalau KA the highest, bermaksud dia adalah strong base, strong acid. Kalau dia KB the lower, maksud dia adalah weak, base yang lemah. Kalau KB the highest, dia adalah base yang kuat. Tapi KAKB ni biasanya untuk value-value yang weak acid dengan weak base. Nak susun, dia bagi 3 weak acid. Antara tiga weak acid ni, yang mana yang paling kuat tiga orang ni? Walaupun dia weak, nak compare juga mana kuat. Jadi tengok dia punya KA. Kalau KA the highest, maksud tu adalah weak acid yang kuat. Tu beza dia. Same method dengan KB. Kalau dia bagi 3 base yang berbeza, jadi comparekan nilai KB dia. Makin tinggi KB dia, makin strength dia punya basic dia. Okay. Tu untuk the value of KAKB. So, macam mana dia dapat KAKB ni? Based on equation, berdasarkan persamaan yang ni. Berdasarkan persamaan dan juga selepas dia gantikan dalam value KA and KB. Untuk dapatkan KAKB, same method dengan KCKP, iaitu product over dengan reactant. Product over dengan reactant. So, mana product? This one. Aqueous product. Mana reactant? Iaitu aqueous dia punya reactant. Water not involved in KAKB. Why? Because liquid phase. Liquid phase dia tak terlibat kita punya KA dengan KB. Sama dengan KC dengan KP. Jadi lepas dia kira KAKB, inilah cara untuk dia mengukur, nak mengira KAKB setiap weak acid dengan weak base yang dia gunakan tu. Okey, nampak tak sama method dengan KCKP? Berarti sama method macam KCKP. Cuma istilah dia KA iaitu acid, KB tu base, KB mol, KB. Okey, kita pergi kepada selepas kita dah explain pasal the strength of the acid, weak acid dengan weak base ni. Kita tengok dia punya relationship dia. Okey, ini nama dia gagah berani. Okey, so untuk yang ni, kita akan tengok the strength of acid diukur oleh dua benda. Pertama, dia punya degree of dissociation. Dissociate dia banyak mana bercerah dia. Banyak mana dia terurai. Yang kedua, tengok the value of the dissociation constant. Ka dengan Kb dia. Nak kira degree of dissociation ni equal to, saya akan bagi video depan ni, iaitu chain over dengan initial. Kalau kita buat stable nanti, kita ada I, C dengan E. Okey, perasan tak initial tu contoh dia 3 molarity. Chain dia negative X. Yang ni 3 tolak X contoh. Jadi mana X dia? Kita akan masukkan nilai ni. Berkurang banyak ni per dengan initial dia 3 molarity. Ni dah dapatnya degree of dissociation. Lepas tengok video saya buat. Sila like, share dan like. Okay, so degree of dissociation saya akan bagi panduan nak jawab soalan ni. Dia sama macam bab 6. Cuma ni berkaitan dengan acid dengan base. Bab 7. Okay, so yang kedua berdasarkan the strength dia bergantung kepada the value constant KAKB. Kalau Ka dia increase, dia strength acid. Kalau Kb dia increase, dia strength base. Yang ni kena kira lah value dia, iaitu product over dengan reactant. Ataupun soalan tak so kira pun, dia bagi 3 acid, dia bagi 3 value Ka. Dia suruh pilih yang manakah susun, yang manakah strength acid, yang manakah weak acid. Dia susun. Contoh seperti berikut. Mana berikut sir? Berikut tu nombor ni. Ni formula yang saya cakap ni. Formula untuk mengira degree of dissociation ni. Nampak tak formula ni? Apa ni? Ni tulisan apa ni? Bukit Arial ni. Time New Roman bukan ni? Ni nama dia Peter Pan ni. Oh ni dia kena besar ni. Ni sebenarnya iaitu the chain of the concentration ni divide dengan initial . Nanti saya tengok video saya. Tengok video saya buat . Okey. Mana dia punya saya kata compare tadi? Contoh yang ni. Ni. Kita stop sampai sini dulu.
Okay, so kalau dia given satu value Ka dengan Kb, so compare dua acid ni. Dia bagi soalan macam ni. Which one strong acid? Walaupun dua-duanya weak acid, dua-duanya weak sebab ada organic acid. Organic acid tu C dan berwarna OH. Ni dah berada carboxylic acid. Carboxylic acid adalah organic acid yang lemah. Jadi dia bagi value of pKa. Dia suruh compare yang manakah weak acid yang kuat. Acid ke yang bawah. Jadi tengok sini, bila Ka increase bermaksud darjah penceraian dia tinggi, bermaksud dia more acidic. Dia makin berasid. Kenapa? Sebab bila darjah penceraian dia tinggi, bermaksud proton dia banyak terhasil, banyak dissociate, terurai, menyebabkan dia jadi more acidic. Acidic tu kebolehan strength untuk dissociate, mengeluarkan proton. Makin banyak keluarkan proton, makin more acidic. Untuk value Kb pun sama. Kalau Kb tu increase, bermaksud dia punya dia punya karakter base dia makin tinggi. Iaitu kenapa? Sebab bila Kb increase, dia punya darjah penceraian mengeluarkan hydroxide ion dia tinggi, menyebabkan dia more basic. Sebab tu pH dia 14, 13, 12, 11. Untuk Ka pula, makin banyak dia keluarkan proton, dia more acidic. Sebab tu pH dia lower. 0, 1, 2, 3, tak sampai 7 pun. Tu maksud dia lower. Tetapi untuk value pKa dia terbalik dengan Ka. Ka equal to negative log dapatkan pKa. pKa ni negative log daripada Ka lah. So dapatlah pKa. Jadi dia reverse. Kalau Ka dia increase, pKa dia lower. Okey, tu untuk perkataan. Jadi cuba tengok soalan ni. Yang mana more acidic ni? Hello? Sambung Hello? Sir? Ya, dengar? Dengar sir. Ada memang lagi dah. Okey, jadi yang mana dia more acidic ni? CH3COH ke? 3.7 ni. Sebab apa? Sebab pKa dia rendah. Dia terbalik. Kalau pKa dia rendah, bermaksud dia punya Ka value dia tinggi. Maksud dia kuat bercerai ni. Dia kuat bercerai, mengeluarkan proton. Dissociate dia banyak, mengeluarkan proton. So menyebabkan dia more acidic. Jadi more acidic compare dengan yang atas. Kenapa atas tu kurang acidic sir? Because the pKa value dia increase. Bila pKa value dia increase, bermaksud degree dissociate dia rendah, kurang mengeluarkan less of the concentration of proton, so menyebabkan dia jadi less acidic. Tu beza dia. Untuk base pun sama. The value kalau pKb dia itu lower, ni lower, ammonia tu lower, menyebabkan dia more basic. Kenapa dia more basic? Sebab dia banyak dissociate, banyak terurai, mengeluarkan hydroxide ion. Jadi itulah perkaitan antara pKa dengan Ka dan juga acid dengan base. Jadi kita nak ukur adalah kenapa ada Ka-Kb ni, sebab kita refer kepada weak acid dengan weak base yang melibatkan partially dissociate. Sebab tu kalau awak baca buku mana-mana pun, strong acid dengan strong base, dia tak tulis pun Ka-Kb. Yang banyak tulis Ka-Kb adalah weak acid dengan weak base. Kenapa? Sebab dia partially dissociate. Untuk strong acid, strong base, dia adalah 100% dissociation, terurai 100%. Arrow pun berbeza. Jadi full added arrow untuk strong, untuk weak acid dia reversible. Okay, ada soalan tanya? Ada soalan kena tanya ni sebelum kita berhenti lah. Hello? Tak ada sir. Faham dah. Boleh tanya soalan yang mencabar sikit. Tak ada, sir. Tanya. Tak ada, sir. Sepuas ni tanya lalu. Mencabar yang lagu mana tu sir? Jangan tak study tu kat rumah tu. Jangan sedap terbenu tengok hujan. Oh sedap nyamannya. Makan pula popcorn. Aduh sedapnya. Kena kopi pula. Ni study dekat lagi 3 minggu lagi kita ni. Ya. Oh sir. Dengan markah pun saya tengok pun puas hatilah, markah si awak tak ada masalah. Cuma bila buat ujian tu biasalah kan. Buat ujian apa ni, practical test tu so 2 salah tu biasalah Sir, markah PB tu dah sir? Tak terbit lagi. Setengah kira balik semua tu. Oh. Assignment insya-Allah tak ada masalah.
Cuma yang beza kat awak ni adalah ujian, awak punya ujian ni ujian yang awak buat UPS dan juga ujian yang awak buat practical test Faham tak ni? Faham. Ya tu saya tak boleh nak tolong dah sebab tu hantar ke admin. Admin tu kat mana? Kat center. Center mana? Center Selcom Okey, jadi tak boleh nak edit apa-apa. Saya akan terima seadanya. Unit pakai Selcom, Bapa sorry. you mobile, sir. Sebab tu admin unit punya yang Google Form tu. Sebab tu saya tak boleh masuk. Bila you mobile nak join dengan Selcom, tak boleh nak ambil dah data tu. Ada masalah. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, boleh WhatsApp saya anytime. WhatsApp tanya soalan ke apa, tak faham pasal video saya bagi tu. Saya akan banyak keluarkan video lah ni sebab saya ni YouTuber yang baru. Jadi saya akan banyak keluarkan video. Guna apa tak, sir? Tak ada. Saya agak ke muka saya macam K-pop lah. Cerah gitu. Okey, so jumpa lagi. Okey, bye.